Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaannya, taufik dan hidayah daripadanya, diberi peluang kepada kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa mengurniakan kepada kita taufik untuk menunaikan perintah-perintahnya. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai keadaan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la 'aqla kat-tadbiri wa la wara'a kal-kaffi wa la hasaba ka husnil khuluqi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada akal ataupun kecerdikan seperti akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguruskan keadaan ataupun perjalanan hidup seseorang. Akal yang cerdik, akal yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, akal itu sentiasa akan meneliti. Dengan akal yang Allah Taala kurniakan kepada orang-orang yang beriman, dia akan meneliti setiap apa yang terlintas di dalam hati dia. Dalam hati kita ni sentiasa ada lintasan-lintasan, bisikan-bisikan untuk kita melakukan sesuatu ataupun untuk kita meninggalkan sesuatu. Orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sempurna, segala yang terlintas di dalam hatinya akan diurus, ditadbir melalui akalnya. Akalnya itu akan tapis, tengok lintasan ini, apa-apa yang hadir di dalam hati dia itu, adakah dia itu sesuatu yang disuruh oleh syariat ataupun sesuatu yang dilarang oleh syariat, agama suka ataupun agama tidak suka. Dan dengan akal tersebut, seseorang itu dia setelah dia menilai perkara ini perkara yang digalakkan oleh agama, dituntut dalam agama, perkara ini dilarang dalam agama, dituntut untuk ditinggalkan oleh agama. Setelah dia meneliti perkara-perkara ini, maka apa-apa sahaja yang syariat suka untuk seseorang itu buat, maka dia akan rasa benda tu baik dan dia suka untuk buat benda tu.
dan perkara-perkara yang agama kata tidak baik, tidak bagus untuk dibuat, maka dia juga akan rasa benda tu tak molek, tidak bagus. Perkara yang wajib untuk dia buat, dia akan segera buat, tidak bertangguh. Dan perkara yang dia wajib untuk tinggal, maka dia akan segera tinggal, dia tak tunggu dah. Ini akal yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada seorang. Satu orang yang ada akal yang boleh buat pentadbiran seperti ini, maka Nabi kata itulah akal yang terbaik, kecerdikan yang terbaik yang ada dalam diri seseorang. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wala wara'a kal kaffi. Tidak ada wara', menyamai perbuatan seseorang itu menahan dirinya daripada melakukan sesuatu yang terlintas di dalam hatinya. Sebelum ni kita pernah baca wara' ni apa dia? Wara' ni ialah sifat yang ada dalam diri seseorang. Dengan sifat itu dia menjauhkan diri dia daripada perkara-perkara yang haram. Ini wara'. Bahkan bukan setakat perkara yang haram, perkara yang boleh bawa kepada yang haram pun dia akan jauhkan. Cuma Nabi SAW sebut di sini tingkatan yang tertinggi dalam sifat wara' ni. Dia tahan diri dia daripada guna anggota badan dia untuk laksanakan perkara-perkara yang terlintas dalam hatinya yang bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Benda yang Allah Taala larang, benda yang Allah Taala haramkan, ditahan. Ini wara' yang sebenar. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wala hasaba ka husnil khuluqi. Dan tidak ada kemuliaan untuk seseorang itu seperti kemuliaan yang akan diperolehi melalui akhlak yang baik. Kemuliaan, kepujian terhadap diri seseorang itu, tidak ada kemuliaan yang lebih baik daripada kemuliaan yang dihasilkan melalui akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Kerana dengan akhlak yang baik ini, seseorang itu akan dapat kebaikan dunia dan juga akhirat. Dunia lagi Allah Ta'ala dah beri kebaikan yang banyak kepada orang yang mempunyai akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Sebab apa? Dengan akhlak yang baik ini tidak ada siapa pun yang akan marah dengan dia. Tak ada satu orang pun yang tak suka dengan dia. Semua orang suka, semua orang sayang. Bukan sahaja penduduk di bumi, bahkan penduduk di langit pun sayang dia. Nak selamat di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat dengan akhlak. Sebagian ulama membuat tamsilan, akhlak ini adalah umpama satu, kita kata kalau kita ada barang, diumpamakan seperti beg untuk kita simpan barang. Orang yang beg dia kukuh, kemas, besar, barang-barang yang disimpan dalam tu akan terpelihara. Barang-barang yang disimpan di dalam beg tu, dalam sarung tu, dalam uncang, barang tu terpelihara, selamat, tidak rosak. Tapi kalau beg itu rosak,
maka barang-barang yang ada dalam dia pun akan terdedah kepada kerosakan. Begitulah diibaratkan dengan akhlak manusia ni. Setiap manusia dia ada buat kebaikan, kita tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala beri kita pahala, Allah Taala beri kita ganjaran. Kita semayang, kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita beri sedekah, kita puasa, bayar zakat. Semua tu ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk ganjaran ini terpelihara, sehinggalah kita mendapat faedah daripada ganjaran-ganjaran yang kita usahakan di atas dunia ini. Maka ulama kata, nak jaga ganjaran-ganjaran ini supaya dia tidak rosak melalui akhlak. Melalui akhlak. Kerana kalau akhlak seseorang itu tidak baik, dia diibaratkan beg itu, beg rosak, bocor, ada lubang, amalan masuk, tubik semula, rasa macam banyak dah buat amal. Kita solat, baca Quran, Masya Allah, hari-hari kita tunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa macam, tapi tengok balik sana, dapat tengok, kosong, bocor rupanya. Dan ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Nabi pernah tanya pada sahabat, kamu tahu tak siapa dia orang muflis? Sahabat jawab, orang muflis ni orang yang tidak ada duit, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Nabi kata orang muflis ni ialah orang yang di atas dunia ni dia buat amal, macam-macam amal dia buat. Dia solat, dia puasa, dia buat amal-amal. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak jaga akhlak dia. Dia ada mencaci orang, dia ada pukul orang tanpa hak. Orang yang seperti ini, Nabi kata di akhirat nanti dia muflis. Sebab apa? Sebab di akhirat nanti kesemua orang-orang yang dia zalimi, orang-orang yang dia susahkan, akan mendapat pahala yang dia usaha dengan susah payah atas dunia ni. Pahala-pahala yang dia buat ni semua masuk kot lain, keluar daripada beg dia, masuk beg orang. Bagi orang ni dapat bahagian dia, orang ni dapat bahagian dia, orang tu dapat bahagian dia. Sehingga akhir sekali baginda SAW sebut, habis dah, tak ada dah pahala nak bagi. Habis pahala, maka tukaran dia apa dia? Dosa-dosa daripada orang yang dia zalimi itu akan diambil, beri ke dia pula. Dosa orang ni beri ke dia, dosa orang ni, sebab dia tak boleh nak bayar dah, habis dah. Sehingga menyebabkan akhir sekali dia dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu akhlak adalah sesuatu yang sangat penting. Nak pelihara amalan kita, ganjaran kita, pahala yang Allah Ta'ala kurniakan, sediakan pada kita, supaya dia selamat, peliharalah dia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. InsyaAllah di akhirat nanti kita akan dapat hasil, dapat rasa hasil daripada susah payah kita atas dunia ini untuk menunaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فقر أشد من الجهل ولا مال أعز من العقل ولا وحشة أشد من العجب. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kefakiran yang lebih teruk daripada kejahilan, yakni jahil terhadap agama, jahil dalam perkara-perkara agama, jahil dalam ilmu syariat. Kerana kita hidup atas dunia ni khusus untuk kita orang beriman, orang mukallaf. Setiap masa ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita, yang tertuju pada kita, di mana saja kita berada. Baik kita duduk di rumah, baik kita duduk di kedai, duduk di pejabat, duduk di kebun, duduk di masjid, ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertuju pada kita. Tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak tahu tuntutan ini, bahkan yang lebih teruk lagi, dia tak tahu macam mana dia nak laksanakan tuntutan. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang fakir yang sebenar. Orang miskin yang sebenar, dia miskin. Tak kiralah kehidupan dunia dia miskin ataupun tidak, tapi bila dia kurang ataupun tiada pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dia adalah orang miskin. Sebab apa? Sebab dia tidak mampu untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kejahilannya. Disebabkan kejahilannya, dia tidak mampu untuk tunaikan perintah Allah. Kalau ditunaikan perintah Allah Ta'ala pun, dikhawatiri amal-amal yang dibuat tu, amal-amal yang ditunaikan itu tak cukup syarat untuk layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam amal agama ni, dia bukan sekadar ikut. Satu, kita nak buat. Yang kedua, kita kena tahu cara dia. Bagaimana cara dia, apa yang betul. Satu orang yang nak baca Al-Quran, keinginan nak baca, tapi bolehkah dia baca Al-Quran tu ikut dia je, tanpa dia tahu, tanpa dia belajar macam mana cara nak baca Quran, macam mana nak sebut huruf-huruf Al-Quran? Orang yang nak baca Al-Quran menjadi fardu ain atas dia belajar hukum-hukum Al-Quran. Fardu ain atas dia. Dia kena tahu nak sebut macam mana. Kalau tidak, dia baca Al-Quran dengan cara dia sendiri, dengan rasa bunyi macam sama dah. Tak cukup. Tidak cukup. Kata, oh, lagu tu macam Imam Mekah dah bunyi. Tak cukup. Kerana dia bukan sekadar nada yang baik, tak, sebutan. Kenapa? Kerana itu Nabi dalam hadis pernah sebut, ada orang dia baca Quran, dia mula baca, malaikat mula doa keburukan untuk dia. Mula baca Quran, malaikat doa keburukan.
Ada orang mula baca Quran, malaikat pun mula doa kebaikan untuk dia. Dua jenis orang. Dua-dua baca Quran. Jadi orang yang beriman ni, dia kena sentiasa ada fikir macam mana nak keluarkan diri dia daripada kejahilan. Dia dalam hadis sebut jahil ni, yakni jahil dalam perkara agama. Jahil dalam perkara agama yang macam mana? Perkara agama yang kita nak buat, yang kita nak amalkan, yang kita terlibat secara langsung. Orang nak solat, dia kena tahu macam mana cara nak solat. Dia tak boleh ikut-ikut saja, tak sah solat dia. Apa dia nak baca, rukun-rukun solat dia, dia kena tahu. Tidak cukup sekadar dia ikutnya. Mari masjid, ikut. Rokok, bangun, sujud, tidak memadai. Ada pun perkara-perkara yang dipanggil agama tapi dia tak terlibat, yang perlu kepada ilmu, tapi dia tak terlibat dengan perkara tu, itu tak dituntut dia belajar. Tidak jadi fardu ain atas diri dia. Dia bukan satu orang peniaga, maka dia tidak jadi fardu ain atas dia untuk belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perniagaan. Yang ini dari segi syariatnya tak wajib atas dia. Yang jadi fardu ain atas dia adalah ilmu yang dia nak buat, dia terlibat, yang jadi wajib. Kerana itu Nabi SAW kata tidak ada kefakiran yang lebih dahsyat, lebih teruk daripada kejahilan. Jahil dalam perkara-perkara agama yang hendak seseorang itu lakukan. Kemudian baginda bersabda lagi, dan tidak ada harta yang lebih bernilai, yang lebih mulia daripada akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang. Akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni benda besar. Dengan akal inilah kita ni jadi beza dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan akal. Kalau akal tu hilang, terus satu orang tu tak dipanggil mukallaf, tak jadi mukallaf bila tak ada akal. Hilang dia punya akal dia. Jadi akal ni harta yang paling bernilai. Akal inilah yang akan memandu seseorang itu untuk menjalani kehidupan dia mengikuti perintah-perintah Allah Ta'ala, tinggal larangan Allah Ta'ala dengan akal. Seperti yang hadis tadi sebutlah, akal tu dia akan jadi pentadbir, bawa. Orang yang ada akal ni dia boleh berfikir yang baik, yang buruk. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wala wahsyata ashaddu minal ujbi, dan tidak ada wahsyah. Wahsyah ni jauh, yakni jauh hati, jauh daripada rasa sayang dalam hati seseorang tu. Bahasa mudahnya Nabi kata tidak ada perasaan sayang kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang beriman, untuk orang yang ada sifat ujub dalam dirinya.
Orang yang ada sifat ujub. Sifat ujub ni apa? Sifat ujub ni adalah orang yang rasa apa yang dibuat tu hebat. Dia rasa hebat sehingga dia lupa sebenarnya Allah yang kurniakan, Allah yang beri taufik, beri petunjuk pada dia untuk dia tunaikan, dia buat sesuatu amalan. Dia rasa diri dia hebat dengan amalannya. Dia solat, dia rasa diri dia hebat. Dia rasa diri dia lah yang paling baik, dia yang paling bagus, dan rasa orang lain semua rendah belaka. Ini dipanggil ujub. Orang yang ada sifat ujub di dalam hati dia, rasa diri dia besar, maka Allah Ta'ala akan keluarkan daripada hati dia itu rasa sayang pada orang-orang beriman, sayang pada orang-orang Islam. Sifat yang paling teruk, sifat ujub. Maka Nabi SAW beri peringatan kepada kita supaya kita menjauhkan diri kita daripada sifat. Syaitan ni suka sifat ni. Dia pun akan bisik pada kita, bagi tahu bila kita buat amalan ni, bila kita buat amalan ni, lebih-lebih lagi bila kita seorang nak baca Quran, duduk seorang, ni mari perasaan, oh kita boleh baca Quran duduk gini, orang lain tak ada seorang mari, mari rasa gitu, ujub lah tu. Dia rasa diri dia ada sesuatu yang lebih daripada orang lain. Ni penyakit hati yang akan merosakkan kita semua. Orang yang beriman, dia akan jauhkan diri dia daripada sifat ini. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yajni 'alal mar'i illa yaduhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan melakukan jenayah atas seseorang itu melainkan tangannya sendiri. Yakni segala perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak baik yang menimpa kita, sebahagiannya adalah kesan daripada dosa kita, balasan daripada dosa yang pernah kita buat. Sama ada kita ingat ke, kita tak ingat ke, sebahagian perkara-perkara buruk yang menimpa diri kita sebenarnya adalah kesan ataupun balasan daripada dosa yang pernah kita lakukan. Perkara yang kita tidak suka. Sebab tu Nabi kata tidak akan melakukan jenayah ke atas seseorang itu melainkan tangan dia sendiri. Kesan daripada perbuatan dia itu, itulah menyebabkan dia ni ditimpa sesuatu, ditimpa musibah, selain daripada ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang menimpa kita, perkara buruk ni adalah kesan daripada dosa kita. Bila satu orang tu buat apa-apa dosa, seolah-olah dia itu telah melakukan sesuatu yang akan menyusahkan diri dia. Sebab dengan dosa itulah akan sampainya balasan Allah Subhanahu wa taala atas diri dia. Dan Nabi SAW sebut tangan. Dalam hadis Nabi sebut tangan. Walaupun sebenarnya dosa tu tak semestinya guna tangan.
Tapi oleh kerana disebabkan tangan ini banyak perkara-perkara yang tidak baik dilakukan oleh manusia tu, maka kerana itu Nabi sebut secara khusus kataan tangan dalam hadis. Walaupun dosa seseorang itu selain daripada tangan pun ada, lidah dia pun ada. Tapi Nabi sebut tangan sebab tanganlah yang banyak buat. Kemungkaran banyak berlaku disebabkan tangan. Jadi kalau sesuatu perkara yang buruk menimpa kita, perkara pertama sekali yang kita kena rasa ialah kita cuba tengok apa kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Mungkin itulah kesan yang kita dapat hari ini. Kesan yang kita dapat. Bahkan bukan setakat perkara buruk. Perkara buruk ni kalau kita faham, oh kita ni jadi sakit, rumah terbakar, barang hilang, yang tu betul dah. Antara perkara buruk yang berlaku pada diri kita ialah kita tidak diberi taufik, ditarik taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat baik. Contoh, kita biasa datang solat berjemaah di masjid hari-hari mari, tapi ada sekali terlepas tak mari, tak dapat datang, terlepas. Waktu tu kita kena tengok, kita kena rasa apa dosa aku hari ni ataupun sebelum ni yang pernah aku buat sehingga hari ni Allah Ta'ala halang ataupun Allah Ta'ala tak beri taufik aku mari masjid. Kita biasa boleh baca Al-Quran, hari-hari boleh baca Quran, satu muka, dua muka, ataupun tiba-tiba ada hari itu kita tak baca. Itu pun sebenarnya kesan daripada dosa yang pernah kita buat. Allah Ta'ala beri kesan kita tak dapat nak tunaikan perintah Allah, dan tidak dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dapat buat amal yang kita biasa buat. Sebenarnya itu satu perkara yang lebih buruk daripada segala keburukan-keburukan yang menimpa kita. Keburukan yang menimpa kita, kita barang hilang, dia tak ada kesan pada agama kita, tak ada kesan apa-apa pun. Tapi kalau kita contohnya terlepas takbiratul ula bersama dengan imam, tak dapat. Biasa mari awal semua, imam takbir Allahu Akbar, kita pun dapat takbir Allahu Akbar. Tiba-tiba hari tu terlepas, tak ada. Mari-mari tak imam dah baca surah lah, lewat. Orang yang di dalam hati dia ataupun imannya lemah, dia rasa biasa je. Tapi kalau kita lihat kepada sirah, bagaimana kehidupan para sahabat Nabi SAW, disebut dalam kitab, mereka kalau terlepas takbiratul ula. Takbiratul ula ni kalau dalam mazhab kita, selepas imam selesai bertakbir, kita terus berusaha untuk takbir. Dia dipanggil takbiratul ula. Dia ada ganjaran yang khusus, ya Allah Ta'ala, yang Nabi sebut dalam hadis.
Nabi kata siapa dapat solat secara berjemaah. Takbiratul ula ni dia ada dalam solat berjemaah je. Main seorang tak ada. Siapa yang dapat solat secara berjemaah 40 hari. 40 hari dapat solat berjemaah. 40 hari maknanya 5 waktu sehari. Selama 40 hari. Dan dia dapat takbiratul ula. Tidak miss. Nabi kata kutibat lahu bara'atani. Ditulis untuk dia 2 kelepasan. Yang pertama, bara'atum minan nari, kelepasan daripada api neraka. Yang kedua, wa bara'atum minan nifaqi, lepas daripada sifat nifaq, sifat munafik. Besar tu. Nabi bagi jaminan kelepasan daripada api neraka, dapat jaga. Nampak macam senang, sebab kita tak pernah cakna, kita tak rasa. Cuba try sekali buat, nak boleh dapat 40 hari tu susah. 40 hari tak miss, 5 waktu takbiratul ula. Biasa awal-awal tu boleh, akhir-akhir tu dia akan mari ujian. Banyak ada orang tanya saya, Ustaz macam mana ni, saya hari yang ke-40 lah. Hari yang ke-40 lah. 39 hari lulus lah, hari yang ke-40 ni. Tiba-tiba sakit perut. Tak ada. Sakit perut tu sebab apa? Bukan sebab makan. Bukan sebab makan. Hari lain makan juga. Ada kesan dia tu. Bukan senang. Sebab tu sahabat Nabi sebut dalam kitab, terlepas takbiratul ula 3 hari sedih. 3 hari diguna istilah dalam bahasa Arab disebut berkabung. Macam berlaku kematian. Sedih dia tu. Seperti ahli keluarga dia mati. 3 hari sedih. Sebab apa? Sebab dia rasa berlaku satu kekurangan dalam agama dia pada hari itu. Semalam elok je 5 waktu takbiratul ula. Hari ni ada 1 waktu miss. 1 waktu rasa kurang. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila Nabi wafat, zaman dia ada orang nak bagi zakat, zakat ternakan. Zaman Nabi orang bagi zakat lembu sekali dengan tali. Tali tak wajib pun, tapi zaman Nabi orang bagi gitu. Sayyidina Abu Bakar kata, zaman aku kalau ada orang bagi zakat lembu tali tak ada, aku perang je. Sebab apa? Sebab berlakunya kekurangan pada tahap agama tu. Dia rasa benda tu kurang. Zaman Nabi orang buat gitu, kenapa zaman sekarang ni bila Nabi wafat tak buat gitu? Rasa kurang. Orang yang mata hati dia cerah, Allah Ta'ala bagi nampak begitu, dia rasa kurang. Itu keburukan yang paling besar sebenarnya, yang kita kena rasa besar. Kita ditimpa musibah tu ialah susah, tapi sebenarnya musibah yang sebenar apabila Allah Ta'ala disebabkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang terdahulu, kita tidak diberi taufik untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini musibah yang lebih besar. Sebab dalam agama ni kita ni kalau dituntut supaya hari ini lebih baik daripada semalam.
Bukan hari ini lebih buruk daripada semalam. Hari ini lebih buruk daripada semalam bermakna berlakulah kekurangan dalam agama kita pada hari itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita semua dan beri taufik kepada kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini. Sama-sama kita dapat jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.